beriman dan dengan segala malaikat. Malaikat ini tidak tahu banyak mana bilangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari banyak-banyak malaikat itu ada 10 yang wajib diketahui oleh orang yang akil lagi balik. Jadi ulama beritahu mana-mana orang yang tak tahu 10 malaikat serta tugasnya, maka dia mati dalam keadaan bertemu Allah, dosa besar bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 10 malaikat yang kita telah sebut dah semalanya, dari banyak-banyak 10 tu antaranya Munkar dan Nakir, iaitu 2 orang malaikat yang akan menyoal akan orang yang meninggal dunia di kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita beriman kepada malaikat, maka telah kita disebut dan wajib kamu i'tiqad, yakni yakin juga di dalam hati kamu bahawa tiap-tiap Nabi dan Rasul itu diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Taurat kepada Nabi Musa, yaitu Injil kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Dan kedua-dua kitab ini, Taurat dan Injil, telah tak ada dah sebelum dibangkitnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, 2 kitab tu tak ada dah. Bila tak ada tu, 2 kitab ni kata dahulu daripada dibangkit, yakni dilahir, diutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Taurat dan Injil yang ada sekarang, maka itu bukan Taurat dan Injil yang sebenar daripada Allah, bahkan telah diubah oleh Yahudi Nasrani yang kamu juga. Jadi berhambalah kitab ada dari Taurat Injil yang ada di ketik-ketik Buddha Tok Cha Sami tu. Itu kitab dia reka, dia buat, bukan kitab Taurat Injil yang ada di zaman Nabi Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Jadi kitab Taurat Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa. Jadi tak ada dalil, ada pokok kamu. Yang ketiga kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nabi Daud ayah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Daud ni ada 100 orang isteri. Antara Nabi yang paling lama isteri ialah Nabi Daud. Nabi Daud ada 100 orang isteri adik-adik. Masa dia hidup ada 100 orang bini. Antaranya anak dia yang masyhur Nabi Sulaiman, iaitu mempunyai 1000 orang isteri. Jadi kena ada anak nampak puak 100 orang ya bini, anak 1000 orang. Disebut dalam kitab Tafsiratul Uqala di Qisasil Anbiya dikarang oleh Syekh Hisham Kamil, ulama Azhar yang masih hidup lagi sekarang. Waktu bagi jarah mesti 4-5 kali jumpa dengan dia, kelaklah. Dalam kitab dia tu dia sebut Nabi Sulaiman ada 1000 orang isteri, Nabi Daud 100 orang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hidup pernah berkahwin seramai 16 orang isteri. Nabi kita 16 orang bini semua. Ada riwayat 11, ada riwayat 9. Ada pun Nabi yang tak pernah kahwin, ada juga Nabi yang tak pernah kahwin. Antaranya Nabi Isa bin Maryam tak pernah kahwin, tak ada isteri. Dan ada lagi Nabi-Nabi lain yang tak kahwin. Begitu juga ulama-ulama tabi'in yang lama tak kahwin. Antaranya Imam Nawawi tidak pernah berkahwin sehingga mati. Antaranya Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan wali yang tidak pernah kahwin, tak ada suami sehingga meninggal dunia. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah tak pernah kahwin kerana sibuk dengan semaya. Dia setiap
ketika umurnya 47 tahun. Dan yang keempat, kitab Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 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 Ni Quran ni betul. Nabi Allah waktu ke Nabi 30 juzuk kekal sampai hari kiamat. Tak ada orang yang boleh ubah. Fa illam taf'alu, dalam suratul Baqarah Allah Taala cerita, fa'tu bi suratin min misli wa da'u syuhada. Tak ada orang yang boleh buat mari Quran walaupun sama dengan Quran yang Allah buat, walaupun satu huruf, kerana Quran itu mukjizat yang besar sampai hari kiamat yang Allah beri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah turunnya Quran, semua kitab lain dihapus oleh Allah, maka Quranlah kitab yang kekal sehingga hari kiamat. Disebut di dalam hadis, min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat sebelum daripada kiamat, wa yarfa'ul Quran, diangkat Quran ke langit. Itu tanda-tanda dunia nak kiamat. Antara tanda Allah angkat Quran ialah bimautis hufaz, dengan matinya segala orang yang hafal Quran, dengan matinya ulama-ulama tetap guru, maka itu dunia semakin hampir dekat dengan kiamat. Jadi kita kena beriman dalam hati kita bahawa setiap nabi-nabi dan rasul diutus oleh Allah ke dunia bersama kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebanyak 140 kitab semuanya. Jadi 140 kitab itu 4 yang paling besar. Pertama Taurat Nabi Musa, yang kedua Injil Nabi Isa, yang ketiga Zabur Nabi Daud, yang keempat Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua ni benda berdoa, wajib kena tahu gaya anak-anak cucu. Ni kadang-kadang tu umur 70 nak mati tak tahu ni bagai ni kalau tak ngaji. Jadi untuk bagi pada ngaji ni wajib tahu benda ni. Maka dia tahu benda ni, insya-Allah selamat di dalam kubur bila meninggal dunia. Jadi kalau tak tahu benda ni, diazab oleh Allah di dalam kubur kerana kalau fardu ain yang wajib diketahui sebelum daripada meninggal dunia. Ni dia tahu modal lain, dia tahu matematik, dia tahu sains. Waktu tu nak tanya sikit boleh ada kubur sikit lagi. Dia tahu dunia, tak tahu dasar benda akhirat. Sebenarnya kita matinya akhirat nak temu dengan Allah, maka Allah tak tanya kalau dunia kecuali kalau yang akhirat. Allah tak tanya masuk kubur mana kubur mereka, dia tak tanya. Mana anak boleh, bini boleh, kereta boleh, dia tak tanya soalan itu. Soalan pertama akidah, bila masuk ke kubur, mereka siapa Tuhan yang kamu sembah waktu kamu hidup di atas dunia. Jadi benda ini benda akidah ni. Kalau kita tak mengaji, munkar dan nakir akan pihak tapak kita di dalam kubur, sehingga disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mayat di dalam kubur itu dibuka oleh dua orang malaikat, melaut teriak, didengari oleh semua makhluk yang ada atas dunia kecuali manusia yang tak dengar. Waktu mayat tapak di kubur, ayah dengar rumah ni, mayatnya melaut dalam kubur. Itu selagi dengar, dua-dua langit dengar sakitnya, tapi manusia tak dengar sebab tu manusia lupa pada Allah Ta'ala. Sebab tu manusia ingkar pada perintah Allah. Makhluk Allah semua inti ayah, lembu, kurba, gajah, babi, anjing pun dengar mayat dalam kubur melaut ketika mereka minyak ada kakak semua. Kita yang tak dengar. Waktu kita sedar tu, waktu kita balik dunia tu, berasa tak saya mati. Kenapa? Kerana tak dengar mayat dia melaut sakitnya dikapak oleh munkar dan nakir. Sehingga disebut dalam riwayat, waktu mayat dibuka itu sehingga hari kiamat tak ada lagi sakit. Melaut mayat tu, uzur mayat tu, teriak mayat tu, sehingga hari kiamat tak ada lagi. Allahu Rabbi ya Karim, salimna min azabul kubur. Ya Allah, selamatkan kami daripada azab kubur. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam di kubur, setelah tanya orang mati, Nabi panggil sahabat, semua
Jadi sebab itulah sebelum Allah mari ajak ulat ni kau ni ajak dunia. Kadang-kadang dunia, kadang-kadang sakit gigi, kadang-kadang sakit betul sakit gani, itu ajak Allah ni sikit bangun sebelum ajak yang besar di akhirat. Ajak sikit ni betul-betul kita tak tahan dah. Tadi sakit bisul tak sedap duduk dah. Sakit mulut tak nak cecek dah. Bagaimana Allah dapat dalam kubur sikit lagi? Bagaimana Allah nyek dalam kubur sikit lagi? Bagaimana Allah lepas segala ular dalam kubur sikit lagi? Maka oleh sebab itu waktu keluar yang Allah beri kita hidup, Nabi kata doa banyak-banyak. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lidahku, lidah kami, mak ayah semua daripada azab kubur, fitnah kubur, huwa Allah di dalam kubur. Ni kita banyak doa satu. Kita banyak doa. Jangan duduk saja atas dunia. Makan minum tidur. Jadi lupa kubur lagu tu. Nah, jadi kita banyak berdoa. Lembu kubur dia tak doa kerana dia tak ada surga neraka. Ada kita ni ada ujung jatuh surga ke neraka, maka perlu banyak berdoa pada Allah Taala. Kerana doa itu disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-doa silahul mu'min, ad-doa mukhul ibadah. Bermula doa itu ketua ibadah dan senjata bagi orang mukmin. Jadi kita kena banyak berdoa, banyak minta kepada Allah dalam hidup kita ni daripada segala bala bencana azab dunia, azab kubur, azab neraka di akhirat, barulah kita selamat dari semua. Dan yang keempat, Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Quran kitab yang paling besar daripada segala kitab, 140 kitab yang Allah turun kepada nabi-nabi dan rasul. Jadi Quran satu kitab yang tengok boleh pahala dia. Apatah lagi kita baca tuan-tuan. Imam Nawawi beritahu satu huruf baca Allah ampun 10 dosa. Luar daripada semaya. Kalau ada semaya, satu huruf baca 500 dosa diampun dan 500 kebajikan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran ni kena baca dalam semaya atau luar pada semaya. Jadi kena baca Quran jangan malah. Ni nak mari dah bulan puasa. Kena belajar, mengaji baca Quran. Ni setengah orang tengok Quran malah dah. Kata Imam Nawawi itu tambah orang dosa banyak. Nah, tengok Quran rasa cuma. Nah, Imam Ghazali kata dosa banyak. Rasa berat tu. Rasa malah tengok benda baik. Rasa tak suka tengok ulama-ulama terdahulu. Maka kialah kita berdosa banyak kata Imam Ghazali. Jadi ni boleh puasa nak mari dah. Jadi kita kena latih supaya kita rajin baca Quran. Wallahu a'lam. Dan wajib i'tikad bahawa yang afdal daripada segala makhluk adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dulu kita sambung Nabi pula. Jadi kita ni tak banyak lah lagi, kita berhabis dalam masa seminggu lagi kita nak latih ni. InsyaAllah seminggu ni habis. Dan insyaAllah hari ni kita akan baca kitab Misyahul Afrah. Di sepanjang bulan puasa kita ni terpanjang kita baca kitab Misyahul Afrah. Pahala yang mula kalau kita mula jadual sebagaimana kita sebelum daripada ni sekali dengan kita hak baru budak pada gaya ni panjang umur insyaAllah tuan-tuan semua. Jadi amal ni amal Rabu, amal kau, amal lusa, amal jemaah kita jemput budak pula ceramah pada kita ni. Malam jemaah kita pula terdengar ceramah. Adik aku kena patah mari ya. Malam jemaah kita lupa pula. Sebelum ni baca Yasin ya selawat. Start pada jemaah ni ada budak ceramah depan. Tak kira kena mensalah saja ikut dia. Nah, malam minggu depan malam terus semua ada kita pilih dah. Orang tua mari kita pilih juga. Katanya okey take pay malam ni. Nak kata apa? Mari depan. Assalamualaikum kepada nak rakyat Pak Haji Boti apa pula jenela ikut anda. Nak jemput lah tu. Kena ada di malam kena demo. Jadi aman. Jadi kena ngaji dan berlatih benda lagu tu. Latih kecek. Kalau orang tak latih kecek, walaupun dia ambil ilmu mana dia tak ada kecek. Jadi kita kena latih. Orang yang berani walaupun dia jahil, dia jadi alim kata ulama. Dia jahil tapi dia berani, dia akan jadi alim. Kena latih kecek. Ambil dia latih mengajar umur 12 tahun lagi. Latih tu mengajar umur 12. Dia tahu dah berasa dia mampu umur 12 tahun.
Ambil cakap dua bucik ni ada 2-3 tahun dah rasa ngajar 2-3 lebih 20 tahun yang lalu dah 20 tahun ni pun pakai ujian lagi dah dalam ngajar macam-macam temu dah kalau tutup sepeka lah ada juga kena ngajar tutup sepeka ada ujian daripada Allah dah nak ngajar oleh maruah lah nak ngajar oleh cabut benar lah nak ngajar oleh macam-macam 20 tahun masa ni berbagai-bagai ujian yang jumpa tuan-tuan semua jadi kita kena latih ujian itu supaya Allah nak beri rasa tak selera di dunia tapi Allah nak beri amal yang kekal abadi di dalam syurga. Dalam hadis Nabi kata orang mukmin dunia dia tak ada dia kena bangga sama bila dia habis cabut nyawa dia akan selamat selama-lamanya. Itu dia mana selagi tak mati dia tak ada dia diuji oleh Allah mati baru habis ini bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena banyaklah belajar budak-budak ni kena ngaji semua lah jauh lagi jalan yang ngaji ni jalan ngaji kita tak sabar bagaimana kita nak jadi guru kan tak lagi payah sabar dalam kita ngaji yang susah kita nak sabar nak tak ada ritih nak suruh tahan lah ke mana nak suruh henti lah ke mana nak suruh ingat lah ke mana kalau tak sabar situ kamu tidak akan berjaya kena sabar baru kamu akan berjaya baru kamu akan dapat satu benda yang kamu akan capai itu berani lagi tengok aku nak jaya macam-macam lah berang jaga itu jaga ni jaga itu macam-macam nak berjaya tu Allah nak tengok kita tu kita Nabi-Nabi turut lagi Allah bunuh Allah tak bunuh jadi kita kena nak mengolah tak pun dalam tak mental Nabi Allah bunuh orang berdiri tak palu orang bergaji tak palu maka kamu kena sabar nak bawa agama kerana kamu kena temu Allah yang Maha Agung jadi kita kena sabar tu lah berbangsa itu dia mana Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.